Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu harap anak dan murid cikgu semua sihat. Duduk di rumah, stay safe. Alright, kita akan mulakan sekarang. Kita akan masuk bab yang terbaru iaitu bab 7, iaitu berkenaan dengan sistem endokrin. Okay, baiklah, kita akan mulakannya sekarang. Okey, baiklah, bersedia dengan buku teks. Okey, muka surat 143. Okey, untuk bahagian yang rencana sains ni kamu boleh baca sendiri, iaitu ianya berkenaan dengan satu situasi yang berlaku kepada wanita yang berumur 45 hingga 45 hingga 55 tahun, iaitu satu keadaan ataupun situasi yang dikaitkan dengan hormon. So hari ini kita akan belajar berkenaan tentang sistem endokrin yang melibatkan hormon. Right? Okey. Situasi yang berlaku pada wanita berusia 45 hingga 55 tahun yang berusia ni tapi taklah berusia sangat, okey, iaitu di mana mereka akan mengalami menopause, di mana hormon estrogen di dalam badan akan berkurangan. Jadi wanita-wanita ini akan mengalami simptom seperti sukar tidur, sakit otot, sendi, rasa resah dan beberapa simptom lain. Okey, ketika itu wanita berkenaan akan mengalami situasi di mana ovum akan berhenti dikeluarkan. Dan dalam masa yang sama kita haidnya juga akan berhenti. Jadi bagi wanita-wanita ini mereka boleh mendapatkan rawatan yang dinamakan sebagai rawatan terapi penggantian hormon, HRT. Okey. Dia berbentuk pemberian ataupun kita akan applykan hormon yang dinamakan sebagai estrogen progestin EPT. Okey, iaitu kita akan memasukkan hormon estrogen ke dalam badan wanita berkenaan. Okey. Bagi wanita yang membuang rahim juga, mereka juga boleh mendapatkan suntikan hormon estrogen ini. Jadi perempuan ini dia punya dia punya perkembangan mental dan fizikal mereka adalah bergantung kepada hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Ada dua jenis hormon pada wanita. Okey. Okey, hormon estrogen ini untuk perkembangan ciri-ciri seks sekunder bagi perempuan, manakala progesteron adalah untuk penting untuk pelekatan embrio ketika perempuan tersebut ingin mengandung. Tapi tak perlulah jadi untuk wanita yang berusia ni tak perlu sebab tak ada yang nak mengandung kan. Jadi pengambilan estrogen ini yang penting untuk perempuan. Selain itu progesteron tu juga penting untuk kita haid semula. Estrogen hanya untuk perkembangan ciri seks sekunder untuk perempuan lah. Okey, baik. So kita masuk dulu tentang sistem endokrin. Okey, sebelum tu kita nak lihat dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, pastikan kamu dapat menyatakan maksud hormon. Apa dia hormon? Dan apa dia kelenjar endokrin? Serta apakah fungsi kelenjar endokrin dalam kehidupan kita? Okey. Okey, yang kedua, kamu dapat menyatakan kelenjar-kelenjar endokrin utama. Okey, dalam badan kita, hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin tersebut dan juga apakah fungsi hormon-hormon itu. Okey, dan yang ketiga, okey, kamu kena dapat menjelaskan punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Okey, baik. So kita pergi pada objektif yang pertama, maksud hormon dan kelenjar endokrin serta fungsinya. Okey, kita lihat bagi unit 7.1 ni. Okey, dalam badan kita ni ada pelbagai-bagai jenis sistem. Salah satu daripadanya adalah sistem endokrin. Okey, sistem endokrin berfungsi untuk mengkoordinasikan fungsi badan yang melibatkan bahan kimia dan bahan kimia tersebut dinamakan sebagai hormon. Okey.
Okey. Okey, kita lihat situasi ni. Apabila ternampak seekor ular, situasi ini sering ditanya dalam peperiksaan. Dia bagi gambar rajah macam ni. Kemudian soalan akan tanya, apakah hormon yang terlibat, apakah kelenjar yang terlibat, apakah fungsi hormon yang dirembeskan. Kita tak panggil dihasilkan ataupun dibebaskan. Hormon dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Okey, fungsi kelenjar fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar yang terlibat dalam situasi ini apabila ternampak seekor ular. Yang pertama, dia akan meningkatkan denyutan jantung. Bila awak nampak ular kan kita berasa cemas. Okay, bila cemas kita berdebar-debar, so jantung akan berdegup dengan laju. Okay. Dan dalam masa yang sama, kadar pernafasan juga akan meningkat. Kenapa kadar pernafasan meningkat? Okey, denyutan jantung ini semakin meningkat untuk mengalirkan lebih banyak darah. Dan fungsi darah adalah untuk membawa oksigen. Kenapa perlu bawa oksigen dengan laju? Bila jantung berdegup laju, mengepam dengan laju, dia akan bawa darah yang membawa oksigen dengan laju. Kenapa perlu laju? Kerana pada ketika dalam keadaan cemas, dalam keadaan cemas ini, kita perlukan tenaga untuk bersedia untuk melarikan diri daripada ular. Jadi nak dapatkan tenaga pula, kita perlukan pengoksidaan makanan ataupun gula dalam darah. Sebab pengoksidaan gula inilah yang akan menghasilkan tenaga. Sebab itulah kadar pernafasan juga meningkat untuk membekalkan lebih banyak oksigen bagi mengoksidakan makanan. Okey, tekanan darah akan meningkat juga. Bila darah bergerak laju, automatik tekanan darah pun akan meningkat. Okey, aras glukosa darah juga akan meningkat kerana glukosa ini akan membekalkan tenaga bagi persediaan untuk melarikan diri daripada situasi cemas. Okey, dalam masa yang sama kadar metabolisme juga akan meningkat. Kadar metabolisme adalah satu proses untuk menghasilkan tenaga daripada makanan iaitu glukosa. Okey, kesan bila hormon ni dah meningkat, kesannya jantung akan mengepam lebih banyak darah untuk membekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke otot. Okey, kerana otot digunakan untuk menggerakkan tulang bagi melarikan diri. Okey, otot akan mendapat lebih banyak tenaga. Datang dari mana tenaga? Daripada pengoksidaan makanan iaitu glukosa. Okey, dan yang ketiga, lebih banyak glycogen simpanan ditukar menjadi glukosa. Apa dia glycogen? Glycogen adalah glukosa yang berlebihan yang disimpan dalam hati dalam bentuk glycogen. Pada keadaan cemas, kita perlukan lebih banyak tenaga. Oleh yang demikian, glycogen yang disimpan tadi perlu ditukarkan menjadi glukosa untuk dioksidakan bagi menghasilkan lebih banyak tenaga. Seterusnya kita akan memecup lari laju lah daripada ular. Takkan kita nak tengok je. Okey, baik. Inilah dia situasi yang melibatkan sistem endokrin kita iaitu situasi cemas. Okey, baik. Okey, jadi apa fungsi sistem endokrin? Tadi kita belajar kan? Untuk menghantar maklumat ke seluruh badan dengan menggunakan hormon. Apa maksud hormon? Hormon merupakan bahan kimia organik yang dirembeskan oleh kelenjar khas iaitu kelenjar yang dikenali sebagai kelenjar endokrin. Okey, kelenjar ini ialah kelenjar tanpa duktus. Ramai pelajar tanya, apa maksud duktus ni? Okey, duktus ini merupakan salur. Okey, kita tengok pada gambar rajah ni. Okey, kita tengok right hepatic duct. Duct ni duktus lah. Dia ada salur dia. Ini salur dia. Okey, left hepatic duct. Ini salur dia. Ini salur dia lah ni. Okey, kemudian common hepatic duct. Salur. Okey, cystic duct. Salur. Okey, kemudian pancreatic duct. Salur. Tapi macam bagi kelenjar ni, dia tak ada salur. Kelenjar ni dia tanpa duktus. Tanpa duktus. Jadi, kalau tak ada salur, macam mana hormon tu bergerak ke organ sasaran? Okey, hormon akan bergerak, akan dibawa ke organ sasaran melalui
sistem peredaran darah untuk diedarkan ke seluruh badan. Okey, so ini poin yang penting. Soalan kadang-kadang dia tanya, bagaimana hormon dibawa ke organ sasaran? Okey, macam ni tadi organ sasaran dia pergi ke mana? Jantung. Pergi ke jantung, itu organ sasaran dia. Kemudian apa lagi organ sasaran? Otot. Jadi macam mana dia bergerak ke otot, bagaimana hormon ini bergerak ke jantung? Melalui sistem peredaran darah ataupun melalui aliran darah. Okey, satu jenis hormon boleh mempunyai lebih daripada satu organ sasaran, iaitu organ yang bergerak balas terhadap hormon itu. Contohnya tadi, hormon ketika kecemasan dibawa ke jantung, dibawa ke otot, dibawa ke hati. Kenapa bawa ke hati? Sebab kat situlah tempat simpanan glycogen. Okey. Okey, so macam mana koordinasi hormon ini bertindak? Okey, kelenjar endokrin ingat dia melibatkan, dia merembeskan hormon. Okey, kelenjar endokrin sifatnya adalah tanpa duktus. Maksud tanpa duktus, tanpa salur. Okey, fungsinya adalah untuk mengkoordinasi, mengawal atur aktiviti badan dengan bergerak balas terhadap rangsangan daripada persekitaran. Contohnya tadi ketika kecemasan, rangsangan dia datang daripada mata, dia nampak ular. So kita nak bergerak balas terhadap rangsangan tersebut, nampak ular, nak buat apa? Adakah nak tengok saja ataupun nak lari diri ataupun kita nak serang ular tu. Okey, baik. Okey, so hormon ini ciri-cirinya dia akan memberikan kesan yang lebih panjang. Contohnya seperti hormon pertumbuhan. So kesannya jangka masa panjang lah. Okey, dan hormon merupakan sejenis protein. Okey, gerak balas hormon adalah perlahan. Okey, merangsang fungsi tisu atau organ khusus seperti ketika cemas tadi, seperti otot dan juga jantung ataupun hati. Okey, dan dirembeskan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Dan ini poin yang paling penting, dibawa melalui sistem peredaran darah. Okey, ke mana? Pergi ke organ sasaran. Pada organ sasaran, dia mempunyai reseptor sesuai yang boleh mengenal dan bergerak balas terhadap hormon yang tertentu. No. Okey, kita lihat dekat sini. Ini adalah kelenjar endokrin di mana dia akan menghasilkan hormon. Nampak dalam ni warna-warni ni, warna biru dengan kuning ini merupakan hormon. Dan dibawa masuk melalui aliran darah ataupun peredaran darah. Mana-mana pun boleh digunakan untuk jawab soalan. Kalau ditanya bagaimana hormon dibawa ke organ sasaran, melalui aliran darah ataupun sistem peredaran darah. Pergi ke organ sasaran. So hormon ni nanti dia akan masuk kepada organ sasaran. Okey, cikgu harap sampai sini kamu dah faham Okey, kita lihat objektif pembelajaran yang kedua, menyatakan kelenjar-kelenjar. So yang pertama kita dah dapat maksud dia tadi. Okey, menyatakan kelenjar-kelenjar endokrin utama dalam badan manusia, apakah hormon yang dirembeskan dan juga fungsinya. Okey, so kita nak pergi pada objektif yang kedua. Okey, kita lihat kat sini. Ada berapa kelenjar utama pada badan manusia? Semua sekali ada berapa? Nanti kita kira bersama-sama. Okay, yang pertama sekali adalah paling utama yang merupakan, kita kenali dia sebagai master gland ataupun dalam bahasa Melayu sebagai kelenjar induk, master gland, iaitu kelenjar pituitari yang terletak pada bahagian otak kita dekat sini, dekat otak. Yang ini kamu kena tahu. Kat mana lokasi kelenjar tersebut, kerana dalam peperiksaan kadang dia bagi kat sini disuruh labelkan ataupun disuruh cari di manakah kelenjar pituitari. So aku nak tahu lokasi dia, iaitu di bahagian otak. Okey, kelenjar pituitari terletak di bahagian cerebrum. Okey, otak kita ni ada 3 bahagian. Okey, paling besar sekali ini dinamakan bahagian cerebrum. Cikgu pasti kamu dah belajar sebelum ni. Okey, manakala bahagian yang ini dikenali sebagai cerebellum. Manakala satu lagi ialah medulla oblongata. Ada 3 bahagian pada otak. Dan kelenjar pituitari
pituitari di sini terletak pada bahagian cerebrum, iaitu bahagian utama pada otak yang berfungsi untuk mengawal gerak balas terkawal. Okey, baik. Okey, kelenjar ini juga dikenali sebagai kelenjar induk kerana menghasilkan hormon yang mengawal kelenjar endokrin yang lain. So dia yang kontrol perembesan hormon-hormon daripada kelenjar-kelenjar lain yang ada pada badan kita. Oh, so dia yang kawal. Right? Sebab itulah dia terletak pada otak kerana otak lah yang mengawal gerak balas tindakan pada badan kita. Okey, so ini gambar raja yang lebih jelas kelenjar pituitari dekat sini. Okey, yang kedua, yang ini dia pergi pada sini sebenarnya. Okey, kita tengok yang ini. Okey, yang kedua adalah, patutnya cikgu letak gambar ke atas, cikgu terlupa kelenjar tiroid. Ini yang kedua. Sorry, yang pertama kelenjar pituitari. Yang kedua ialah kelenjar tiroid yang terletak pada bahagian trakea. Pada gambar raja yang kat sini, pada bahagian tengah ni. Ni kelenjar tiroid. Terletak pada bahagian tengah trakea kita. Okey, baik. Kelenjar tiroid terletak pada bahagian trakea. Okey, yang ketiga adalah, kita tengok daripada lokasinya dulu, kita pergi kepada pankreas dululah. Kita tengok pankreas dululah. Okey, mana pankreas? Okey, yang ketiga yang ini. Kita ikut susunan daripada badan kita. Yang ketiga adalah pankreas. Pankreas terletak di bahagian belakang perut. Ini rupa pankreas. Bentuk dia macam daun lah. Okey. Yang keempat adalah, yang keempat baru yang ni. Kelenjar adrenal. Okey, yang terletak di bahagian ginjal ataupun kadang-kadang kita panggil buah pinggang. Kita ada dua buah pinggang. Disebabkan dua buah pinggang, so ada dua lah kelenjar adrenal. Okey. Okey, yang kelima bagi perempuan. Okey, yang kelima ialah ovari. Ini hanya pada perempuan saja, iaitu terletak di ruangan pelvis. Ni ovari, dia menghasilkan hormon bagi perempuan, iaitu hormon estrogen. Okey, manakala bagi lelaki ialah yang kelima bagi lelaki, saya kira letak kat sini 5 jugalah Okey, iaitu testis. Okey, lelaki mempunyai sepasang testis, ada 2 testis lah, sama macam ovari ada 2, yang dilindungi oleh bahagian skrotum. Skrotum ialah bahagian yang akan memegang testis. Jadi testis ini akan merembeskan hormon testosteron. Alright. So dah habis. Jadi kat sini ada berapa hormon pada badan manusia? Ada berapa? So ada 5. Semua ada 5. Okey, kita lihat pula objektif yang kedua tadi, selain daripada dapat menyatakan di manakah lokasi kelenjar-kelenjar endokrin pada manusia lelaki dan manusia perempuan, kita kena tahu fungsi apakah hormon yang dirembeskan dan juga fungsi hormon-hormon tersebut. Okey, so pertama sekali, kelenjar pituitari yang terletak pada bahagian otak, cerebrum otak. Hormon yang dirembeskan adalah hormon ADH. Antidiuresis hormon. ADH itu daripada bahasa Inggeris, kalau bahasa Melayu antidiuresis, hormon antidiuresis. Dan juga hormon pertumbuhan, growth hormone, GH, growth hormone. Okay, fungsi ADH ialah untuk mengawal kuantiti air yang diserap semula oleh ginjal. Okey, sekiranya hormon antidiuresis ni dirembeskan secara berlebihan, jadi banyak air akan diserap semula masuk dalam ginjal. Bila masuk dalam ginjal, dia akan masuk dalam aliran darah. Bermakna kita akan kencing sikit. Tapi kalau hormon antidiuresis kurang dirembeskan, ginjal kita akan kurang menyerap air, lalu air tersebut akan pergi ke pundi kencing lalu disingkirkan keluar. So kita akan kencing dengan banyak. Itu kesannya. Sepatutnya kita akan masuk selepas ni. Cikgu ajar sekali. Okey, hormon pertumbuhan. Fungsinya untuk merangsang pertumbuhan pada kanak-kanak, mengekalkan komposisi badan yang sihat bagi orang dewasa dan mengekalkan jisim otot serta jisim tulang bagi orang dewasa. Ini hormon pertumbuhan. Kekurangan dan kelebihan ni kita akan belajar kemudian apa yang akan berlaku. Okey, yang pertama tadi pituitari, yang kedua ialah tiroid. Okey, hormon yang dirembeskan adalah tiroksina.
Okey, fungsinya adalah mengawal kadar metabolisme badan. Okey, dan juga mengawal pertumbuhan dan perkembangan fizikal dan mental dalam kanak-kanak. So sangat penting hormon ni. Okey. Okey, yang ketiga ialah hormon adrenal. Kelenjar adrenal yang akan merembeskan hormon adrenalina. So inilah tadi hormon yang dirembeskan ketika kita dalam keadaan cemas. Yang tadi awak lihat gambar seorang budak lelaki yang sedang lari apabila dia ternampak ular. Kenapa? Kerana hormon adrenalina telah dirembeskan oleh kelenjar adrenalnya yang terletak di ginjal. Okey, jadi hormon ini berfungsi untuk menyediakan badan kita untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Iaitu dengan meningkatkan kadar metabolisme, kadar denyutan jantung, kadar aras glukosa dalam darah dan membesarkan saiz anak mata. Sama juga ketika macam awak tak siap kerja, pergi sekolah, tiba-tiba cikgu marah, cikgu nangis. Okey. Cikgu nak cek siapa yang tak siap kerja. Masa tu awak dah cemas. Dah mula berpeluh-peluh. Selain daripada tu, kita dalam keadaan cemas juga kita akan berpeluh-peluh. Jantung pun dulu janganlah nama aku kena panggil sebab aku tak siap kerja. Macam itulah yang berlaku Alright. Tapi tak adalah sampai nak larikan diri cikgu kata tak siap kerja, awak nak lari keluar daripada kelas. Tak adalah jadi macam tu kan. Alright. Seterusnya nombor 4 adalah pankreas yang terletak di bahagian belakang perut. Dia akan merembeskan hormon insulin. Ini hormon yang sangat penting, iaitu kalau tak ada hormon ni maka itulah menjadi punca kepada kematian bagi banyak rakyat Malaysia. Sebab apa? Penyakit kencing manis. Okey, fungsi insulin adalah untuk mengawal aras glukosa dalam darah dengan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glycogen yang disimpan dalam hati. Sama tadi ketika kecemasan kan. Glycogen yang dalam hati ni akan ditukarkan menjadi glukosa semula untuk dioksidakan supaya tenaga dapat dihasilkan. Okey, yang kelima ialah ovari. Hormon yang dirembeskan adalah estrogen dan progesteron. Cikgu lupa nak sebut progesteron. Okey, fungsi estrogen adalah mengawal ciri-ciri seks sekunder perempuan seperti perkembangan payudara dan pembesaran pinggul. Inilah yang berlaku kepada individu-individu yang mengalami kecelaruan jantina. Kecelaruan jantina tahu tak? Contohnya seperti lelaki yang bercelaru fikirannya, yang dia rasakan dirinya terkurung di dalam badan lelaki tapi dia sebenarnya adalah perempuan. Itulah yang berlaku. Jadi apa yang dilakukan oleh lelaki yang nak jadi perempuan ni, dia akan makan hormon estrogen supaya ciri-ciri seks sekunder perempuan tu berlaku pada diri dia, di mana dia akan mengalami perkembangan payudara, pinggul nak jadi perempuan. Okay. Seterusnya, hormon estrogen ini juga merangsang perhasilan ovum dan juga menyediakan uterus untuk penempelan embrio. Ini pentinglah untuk mengandung. Jadi bagi pasangan yang sukar mendapat zuriat iaitu anak, jadi dia mesti first kali dia mesti melihat doktor akan melihat penghasilan ovum ataupun penghasilan sperma bagi suami. Kemudian dia akan check juga hormon, mungkin akan mengalami masalah hormon di mana bila dah jadi embrio, persenyawaan dah berlaku, dah jadi zygote, dah jadi embrio, tapi embrio tak boleh melekat di dinding uterus. Uterus adalah rahim. Jadi dia akan gugur, mudah gugur kerana mengalami masalah hormon. Okey, progesteron mengekalkan ketebalan dinding uterus untuk penempelan embrio. Dinding uterus ni penting yang di mana dekat situ dapat membekalkan nutrien makanan kepada penempelan embrio nanti. Okey, yang ini bagi lelaki, cikgu kira yang kelima jugalah. Bagi lelaki, bahagian testis akan merembeskan hormon testosteron. Okey, sebenarnya pelajar, lelaki juga ada hormon estrogen, perempuan juga ada hormon testosteron. Ada juga. Tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. Okey, mengawal perkembangan ciri-ciri seks sekunder lelaki seperti suara yang garau dan pertumbuhan misai. Serta ada banyak lagi. Awak dah belajar semasa di tingkatan 1.
Okey, dan juga merangsang penghasilan sperma. Alright, kita dah belajar seterusnya dia punya fungsi. Kita pergi kepada objektif yang ketiga. Okey. So ini kita dah iaitu kita dapat menyatakan ada berapa kelenjar endokrin utama? Ada 5. Kemudian hormon apa yang dirembeskan? Kena hafal 5 hormon. Bukan 5. Lebih daripada 5 hormon. Betul tak? Tapi dia ada yang utama lah. Macam pituitari, hormon ADH yang utama. Ataupun GH pun utama juga. Macam ovari, estrogen, macam sperma pula. Testis, hormon testosteron. Dan juga kita dah belajar tadi dia punya setiap fungsi. Bermakna awak kena hafal lah fungsinya. Baik. Yang ketiga adalah menjelaskan punca. Apakah punca ketidakseimbangan hormon? Dan juga apakah kesannya kepada kesihatan? So ini kita nak tengok. Memang akan berlaku situasi ketidakseimbangan hormon pada manusia. Awak akan lihat perubahan-perubahan yang berlaku terhadap kesihatan. Baik. Kita lihat dulu punca dan juga kesan. Hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan penting dalam setiap fungsi tubuh. Tadi kita dah lihat peranan dia. Kadar rembesan hormon mesti seimbang dengan dia punya fungsi. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Seimbang saja. Kelebihan atau kekurangan hormon akan menyebabkan keadaan ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon kesannya yang pertama boleh menyebabkan penyakit. Itu kesannya. Ketidakseimbangan hormon mungkin terjadi. Ini adalah punca. Punca. Yang ini adalah kesan. Ini adalah punca. Iaitu apa puncanya? Kerana gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat atau terdedah kepada sinaran berbahaya. So kita dah lihat punca dan juga kesan. Kesannya menyebabkan penyakit, puncanya adalah disebabkan oleh gaya hidup dan juga pemakanan ataupun kita terdedah kepada sinaran berbahaya seperti sinaran ultraunggu daripada matahari akibat penipisan lapisan ozon. Mungkin kita terkena sinaran radioaktif, terutamanya bagi pekerja-pekerja dalam bidang radioaktif seperti ahli X-ray, kemudian yang kerja dekat nuklear, bidang nuklear lah, dekat kilang-kilang ke ataupun agensi nuklear negara, itulah orang-orang yang terdedah pada sinaran. Baik. So kita lihat dekat sini. Yang pertama, ketidakseimbangan yang pertama iaitu yang terletak di bahagian terakhir kita, iaitu kelenjar apa? Kelenjar apa pelajar? Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid akan merembeskan hormon tiroksina. Kalau kekurangan, apa yang akan berlaku? Yang pertama, kadar metabolisme akan jadi rendah. Tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal dan mental terbantut pada kanak-kanak ataupun dikenali sebagai kreatinism. Kurang tenaga pada orang dewasa. Dikenali situasinya adalah myxedema. Dan cenderung menjadi gemuk. Dan juga goiter. Yang awak lihat kepada gambar ni, pembengkakan pada kelenjar tiroid dinamakan sebagai goiter. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kekurangan iodin. So kena tahu ni sebab saya rasa cikgu ada belajar kekurangan iodin. Bila dia kurang iodin, dia akan mengalami goiter lah. Jadi kat mana nak mengatasi masalah ni? Makan makanan seafood, makanan laut. Kerana dia mengandungi iodin yang tinggi. Apabila hormon tiroksina bukan saja kekurangan ada kesan terhadap kesihatan, berlebihan juga akan memberikan kesan terhadap kesihatan. Yang pertama, kadar metabolisme jadi tinggi. Disebab berpeluh. Sebab kadar metabolisme adalah kadar pengoksidan makanan. Pengoksidan makanan selain dia akan menghasilkan tenaga, dia juga akan membebaskan haba. Sebab itulah kita akan individu ini akan mengalami keadaan sentiasa berpeluh dan berasa panas. Welcome Iqmal, baru masuk ya. Sukar tidur dan kuat selera makan. Jadi gemuk cenderung
Bukan jadi gemuk. Dia makan je banyak tapi dia tak gemuk-gemuk. Tapi dia kurus je. Sebab hormon ni lah. Sebab apa? Sebab dia telah oksidahkannya semua menjadi tenaga. Tak simpan pun sebagai lemak dalam badan. Sebab tu dia kurus. Okey, pembesaran kelenjar tiroid, bola mata yang menonjol keluar dan leher yang bengkak. Alright. Kita pergi kepada hormon yang kedua iaitu kekurangan hormon testosteron pada lelaki. Okey. Okey, yang pertama dia lambat akil balir. Ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki lambat akil balir dan juga bilangan sperma yang rendah. Okey, hormon testosteron yang berlebihan pula. Ni yang berlebihan. Ingat tadi saya kata testosteron juga ada pada wanita. Dia akan menyebabkan sifat kelelakian pada wanita. Dia bersifat kasar macam lelaki. Badan dia pun badan tough macam lelaki. Tu terlebih hormon testosteron tapi kurang estrogen. Okey, baik. Kekurangan hormon estrogen akan menyebabkan ciri-ciri seks sekunder perempuan terjejas. Dia kurang hormon estrogen, dia terlebih testosteron. Jadilah macam ciri-ciri macam lelaki. Okey. Hormon estrogen yang berlebihan pula akan menyebabkan sifat keperempuanan pada lelaki. Okay, baik. Kekurangan hormon progesteron. Ini pada perempuan akan menyebabkan masalah haid, sakit kepala, sembelit dan keguguran. Okey, kita pergi pada hormon pertumbuhan. Di manakah hormon pertumbuhan ni dirembeskan? Oleh kelenjar pituitari di otak sana. Dia bila kurang hormon pertumbuhan jadi kedil lah. Tengok gambar ni. Ni normal, yang ni normal kedil yang ni. Ada tak gambar kedil? Oh, tidak ditunjukkan dekat sini. Kekedilan, dikedil lah. Pernah tengok kan kalau dalam movie kan ada orang kedil-kedil kan. Okey, hormon ataupun cikgu search dekat sini dwarfism. Kalau bahasa Inggerisnya dipanggil dwarfism. Kedil. Jadi inilah. Ni kekedilan, ketot-ketot orangnya. Ni dwarfism, kekurangan hormon pertumbuhan. Alright. Kita sambung. Ni saya delete lah. Okey, kemudian bagi berlebihan hormon pertumbuhan pula, ni berlebihan pula. Hormon pertumbuhan yang berlebihan akan menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkawal, lalu terjadilah akromegali. Ni cikgu tambah sini dwarfism. Yang ni akromegali ataupun kegergasian. Ni nampak ni. Gergasi, tinggi, besar melangit. Okey, dia tak adalah besar jadi macam regasi tu, dia tinggi je lah. Okey. Kekurangan hormon antidiuresis ADH. Yang ini juga dirembeskan oleh kelenjar pituitari di otak. Okey. Air tidak dapat diserap semula di duktus pengumpul di ginjal. Tak dapat diserap. Kita akan kencing dengan banyak. Urin ni air kencing lah. Kita akan kencing terlalu banyak. Bila kencing terlalu banyak, air kurang dalam badan, kita akan cepat berasa dahaga. Ini dikenali sebagai diabetes insipidus. Selalu kita dengar diabetes mellitus. Kita ingat diabetes tu untuk kencing manis saja. Tidak. Keadaan kekurangan air dalam badan juga dinamakan sebagai diabetes tetapi dia insipidus. Okay. Hormon antidiuresis yang berlebihan pula akan menyebabkan sakit kepala dan juga pening. Air terlalu banyak dalam badan. Okey. Ataupun edema pun akan berlaku. Edema. Situasi mana air berlebihan dalam badan, bengkak. Dia jadi macam bengkak lah sebab penuh dengan air. Edema. Yes, betul edema. Air berkumpul di bahagian tertentu pada badan dan menyebabkan dia bengkak. Ingat edema kalau dia berlebihan. Okey. Okey, so kita lihat hormon insulin. Hormon insulin dirembeskan oleh kelenjar. Kita tak panggil kelenjar, kita terus panggil dia pankreas. Fungsi kelenjar ini adalah untuk mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, jadi bila kurang hormon insulin, jadi glukosa ni berlebihan lah. Tak dapat ditukarkan menjadi glycogen. Tidak dapat ditukar menjadi glycogen. So dia banyak gula dalam darah. So aras gula dalam darah akan meningkat lalu terjadinya diabetes
mellitus. So ada beza diabetes insipidus kalau kurang hormon ADH. Badan kekurangan air. Kalau diabetes mellitus, glukosa banyak dalam darah, kekurangan insulin. Kalau berlebihan insulin pula, dia akan menyebabkan kadar glukosa terlalu rendah. Kita susah dapat tenaga. So kita akan mengalami hypoglycemia, iaitu menggigil kalau bagi pesakit ni jadi menggigil. Sebab apa? Dia tak ada tenaga. Sebab kurang glukosa. Semua simpan dalam glycogen. Dan juga akan mengalami dahaga yang berlebihan. Okey. Okey, dah habis dah. Alhamdulillah kita habis topik kita pada hari ini. So, cikgu nak awal dia buat praktis formati 7.1, kita bincangkan sekejap. Apakah dia maksud hormon? Apa dia maksud hormon? Siapa boleh jawab? Apa dia maksud hormon? Apa dia maksud hormon? Hormon ialah sejenis bahan kimia yang diembreskan oleh kelenjar endokrin yang berfungsi untuk apa? Mengkoordinasikan ataupun mengawal atur gerak balas badan terhadap rangsangan. Awak boleh ambil daripada yang atas-atas tu dalam buku teks. Okey, kelenjar-kelenjar endokrin utama dalam badan manusia ada berapa? Ada tu? Tiga? 7. Sorry, cikgu buat 7. 5. Ya Rabbi. 5. Iaitu kelenjar. Okey, nak jawab soalan ini nanti, awak buat dah, jangan buat koma panjang-panjang. Susah saya nak bagi markah. So, awak buat dalam bentuk point. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi senang cikgu nak tanda. Dan terus bagi 5 markah. Okey, iaitu kelenjar apa? First kali dalam struktur badan kita, yang pertama ke atas sekali ialah kelenjar apa? Pituitari. Pituitari. Yang kedua? Tiroid. Yang ketiga? Pancreas. Good. Yang keempat? Adrenal. Yang kelima? Ovari. Ovari atau testis. Bagus. Okey, namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar berikut. Kalau adrenal, hormon apa? Adrenalina. Okey, pancreas. Insulin. Testis. Testosterone. Testosterone. Tes apa ni? Testosteron. Okey, kelenjar tiroid. Tiroksina. Bagus. Okey, apakah fungsi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar berikut? Kelenjar tiroid. Hormonnya tiroksina kan? Apa fungsinya? Mengawal kadar metabolisme badan. Bagus. Okey, ovari. Hormon apa? Estrogen dan progesteron kan? Okey, so kalau estrogen seks sekunda perempuan. Bagus. Progesteron? Mengekalkan ketebalan dinding uterus. Ya. Okey, pancreas. Hormon insulin kan? Jadi hormon insulin untuk apa? Mengawal arus glukosa. Bagus. Very good. Okey, sekarang kita lihat buku SPS. Sampai bab 5 ni tingkatan 5, sorry. Tingkatan 4. Okey, muka surat berapa ni? Muka surat 73 hingga 75. Boleh tak jawab ni? So kita lihat yang pertama sekali. Dekat mana ni? Dekat otak kita kan? So P, awak kena tuliskan dia dengan nama kelenjar. Kemudian jawab soalan. So jawapan ada dekat atas ni. So P tu ialah kelenjar apa? Pituitari. Pituitari. So kelenjar pituitari dia bertindak sebagai kelenjar apa? Kelenjar pituitari sebagai kelenjar apa? Induk. Yes, kelenjar induk yang mengawal kelenjar endokrin yang lain dan mengawal pertumbuhan. Ni tadi ada dalam buku teks. Pertumbuhan otot dan juga tulang.
Okey? Boleh Okey, kita lihat Q. Q, tak naklah kita pergi pada S dulu. S ialah dekat ni, kelenjar apa? Kelenjar Tiroid. kelenjar tiroid. Okey, mengawal perkembangan perkembangan apa? Kelenjar tiroid. Mental dan fizikal. Bagus. Perkembangan mental. Where is mental? Ni fizikal dan juga mental. Okey, serta kadar Kadar metabolisme. very good. Okey, kita pergi pada T dulu. T ialah kelenjar T ialah kelenjar yang ada pada ginjal. Kelenjar adrenal. Kena hafal meningkatkan kadar. Jadi dia merembeskan hormon adrenalina kan? Jadi dia akan meningkatkan kadar apa? Metabolisme dan Kadar ada 3. Ada 3 kadar dekat situ. Kadar first kali, okey. Kadar denyutan jantung. Kemudian dan kadar respirasi. Okey. Serta metabolisme. Metabolisme dah sudah kan? So sekali lagi metabolisme badan. Tambah lagi satu, metabolisme badan. Sebab metabolisme dah guna kan? Okey, baik, kita pergi pada Q. Q ialah pankreas. Mengawal apa? Q ialah pankreas. Yes, arah glukosa dalam darah. Okey, kita pergi pada R. R ni ialah testis R ialah testis. Merangsang penghasilan sperma. Okey. Dan ciri-ciri seks sekunder bagi lelaki. Okey, U ialah ovari. Mengawal kita haid. Mengawal kita haid dan juga ciri-ciri seks sekunder. Okey. So nombor 2, apakah itu kelenjar endokrin? Itu kelenjar tanpa apa? Dia tak ada apa tadi? Tak ada salurkan. tanpa duktus. Yes. Tanpa duktus yang merembeskan. Kelenjar endokrin dirembeskan apa? Hormon. Hormon melalui aliran darah. Ni penting ni, aliran darah. Okey, namakan garam mineral yang diperlukan oleh kelenjar tiroid untuk berfungsi dengan baik. Tadi saya dah cakap, kalau kekurangan kelenjar tiroid dia akan mengalami goiter, betul tak? Untuk mengatasi masalah goiter, dia perlu ambil, cikgu tak sebut, cikgu lupa. Cikgu rasa cikgu ada sebut tadi. Iodine. Betul. Cikgu sebut tadi. Mana tadi? Goiter. Kita perlu ambil garam mineral iaitu iodine. Betul. Mana SPS? Okey. Okey, iodine garam mineral iodine. Sumber utama garam mineral iodine tu tadi cikgu kata apa? Sumber dia daripada mana? Seafood. Yes, seafood. Makanan laut. Okey, sebab itu penting kena dengar cikgu ajar tadi. Okey, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan ni. Penyakit apa tadi? Goiter. Yes, goiter. Okey, hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Insulin. Ya, betul. Insulin. Okey, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan insulin. Penyakit apa? Kurang insulin. Penyakit? Diabetes. Diabetes apa? Diabetes ada 2. Diabetes mellitus. Okey, seorang lelaki mempunyai ketinggian yang luar biasa. Dia tinggi besar. Berdasarkan sistem endokrin, apakah yang menyebabkan lelaki itu mengalami ketinggian luar biasa? Kerana kelenjar apa? Dia melibatkan kelenjar apa? Maksudnya dia ketinggian luar biasa.
Dia mengalami akromegali ataupun kegergasian. Jadi kelenjar apa? Pituitari. Yes, kelenjar pituitari merembes hormon apa? Hormon pertumbuhan, GH, growth hormone kan? Hormon pertumbuhan yang berlebihan. Okey, baik. Kelenjar endokrin yang merembeskan banyak hormon semasa kecemasan, marah atau ketakutan. Hormon apa? Dia tanya kelenjar apa? Kelenjar Adrenal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal. Okey, kesan kekurangan rembesan hormon daripada ovari. Kurang. Berlaku? tidak tetap. Betul. Dia sebab hormon estrogen ni mengawal ciri-ciri seks sekunder bagi perempuan, mengawal kita haid. Lagi apa? Keguguran fetus berlaku. Ya, ini adalah kesan akibat kekurangan hormon progesteron. Keguguran fetus. Okey, baik. Kesan kekurangan daripada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah mengawal kadar metabolisme badan kan. Jadi kalau dia kurang, Metabolisme menurun. ya betul. Lagi apa? Kelenjar tiroksina, hormon tiroksina juga. Perkembangan mental dan fizikal terbantut. Kerana dia juga mengawal perkembangan mental dan fizikal. Okey, yang ni awak labelkan rasa senang. Adrenalina. Adrenal. ADH. Cepat jawab. Pituitari. Pituitari. Estrogen. Ovari. Ovari. Insulin. Pankreas. Okey, tiroksina. Tiroid. Fungsinya. Hormon kita start daripada ni hormon estrogen, ovari, estrogen mengawal ciri-ciri seks sekunder bagi perempuan. Pankreas, hormon insulin. Cepat. Mengawal glukosa. Yes. Kelenjar adrenal, hormon adrenalina. Menyediakan badan untuk bertindak dalam keadaan kecemasan. Bagus. Okey, kelenjar tiroid, tiroksina. Mengawal kadar metabolisme. Bagus. Dan ADH mengelakkan kehilangan air daripada badan dengan mengurangkan pengeluaran air kencing. Okey, ini kesan gangguan kepada sistem endokrin. Inilah tadi penyakit. Okey, pertama hormon ADH. Kalau lebih ADH bermaksud lebih banyak air akan masuk semula ke dalam ginjal. Bila masuk ke dalam ginjal, dia akan masuk semula dalam aliran darah dalam badan kita. Dia akan menyebabkan air akan berkumpul di bahagian badan tertentu. Jadi dia akan jadi bengkak, sakit kepala dan juga pening. Tadi cikgu ada tu dalam buku teks ada, tapi cikgu dah tambahkan tadi. Apa dia? Apa dia Diabetes penyakit? insipidus. Salah. Edema. Bagus. Edema. Dalam buku teks tak ada tapi cikgu dah tambahkan tadi. Edema. Okey, baik. Kalau kekurangan, bila kurang hormon ADH bermakna air kurang masuk semula dalam badan kita. So dia akan keluar sebagai air kencing yang banyak. Lalu dia akan menyebabkan ni kerap kencing. Kita cepat rasa dahaga lah sebab kurang air. Jadi baru dinamakan sebagai apa? Diabetes insipidus. Diabetes insipidus. Okey, hormon insulin. Kalau berlebihan, apa nama situasi tu? Kalau lebih pula insulin, kurang tenaga jadi mudah pengsan, tak cukup tenaga, letih. Hypoglycemia. Okay, kalau kurang insulin, so arah glukosa darah jadi banyaklah sebab kurang insulin. Kerana fungsi insulin adalah untuk menukarkan glukosa kepada glycogen. Yang ini baru dinamakan sebagai diabetes mellitus. Okay.
Yang ketiga, kelenjar pituitari, growth hormone, hormon pertumbuhan. Yang ini kalau berlebihan, ni normal, ini berlebihan. Dia jadi apa ni? Akromegali. Yes, akromegali ataupun kegergasian, terlebih hormon pertumbuhan. Kalau kurang pula, dia jadi apa ni? Kekerdilan. Kekerdilan ataupun dwarfism. Okey baik, hormon tiroksina berlebihan, mata terjojol. Berlebihan. Kerana hormon tiroksina mengawal kadar metabolisme badan. Kalau berlebihan, metabolisme akan tinggi, denyutan jantung jadi tinggi. Apa ni dipanggil ni? Hyperthyroidism. Okey, hyperthyroidism. Okey baik, kalau kekurangan pula. Jadi goiter apa semua kan? Apa ni? Berlebihan hyper, kalau kurang hypo. Kalau kurang sorry. Ini ialah apa ni? Dia bengkak dekat sini kan? Ya, Ni goiter. Kan dia punya ni bengkak. Kelenjar tiroid dia bengkak. Itu dipanggil goiter. Kurang iodin. Okey baik. Ni kadar metabolisme. Ini sama juga untuk kekurangan hormon tiroksina, dia ada 3 situasi. Situasi A, goiter, situasi B dan juga situasi C bagi kekurangan kekurangan tiroksina. Okey. Kadar metabolisme dan denyutan jantung akan jadi rendah. Kecergasan mental dan fizikal dia lemah. Ni apa ni? Hypothyroidism. Hypo. Ini barulah hypo. Hypothyroidism. Yang ni pula perkembangan mental dan fizikal terbantu pada kanak-kanak. Tadi dalam buku teks ada. Creatinism. Alright. So kita dah habis. So kerja sekolah. So awak siapkanlah nanti. Buku praktis formatif 7.1 tadi. Okey. Yang ini buat dalam buku yang sama. Jangan sama ke? Okey, kalau amethyst buku berapa? Yang sama? Crystal buku 2 Amethyst buku 2. Crystal buku 1. Okey, Crystal buku 1. So hari ni 19 hari bulan 5. Okey, tu kerja rumah awak. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Cikgu, yang diabetes tu kan ada 2.